Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya, marilah bersama-sama kita merafakkan syukur, sebesar-besar syukur kepada Allah dengan izin dan limpah kurnianya. Alhamdulillah, buat julung kali pertamanya kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam masjid Kampung Rincing Hulu kita. Alhamdulillah, kali pertama Ustaz hadir di dalam masjid yang penuh dengan barakah ini. Kali pertama juga Ustaz salat berjemaah di sini. Dan juga Ustaz yakin dan pasti juga kali pertama kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam masjid yang barakah. Mudah-mudahan kedudukan kita, pertemuan kita, ukhuwah kita, silaturahim kita mendapat pandangan rahmat di sisi Allah, dan tidak lain dan tidak bukan adalah memperoleh kedudukan yang terbesar, iaitulah kedudukan syafaatul uzma, syafaat yang terbesar, iaitulah syafaat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, Allahumma sayyiban nafi'a. Kali pertama juga Ustaz datang, lebat selebat-lebatnya di luar itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan rezeki yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, menjadikan kita lebih bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Jutaan terima kasih berbanyak-banyak kepada Al-Fadil Tuan Imam kita sebentar tadi, memimpin mengetuai salat fardu maghrib secara berjemaah, diikuti dengan wirid yang dibacakan oleh Al-Fadil Tuan Imam kita. Mudah-mudahan apa yang kita persembahkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita hamparkan mendapat pandangan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kepada semua carta organisasi Masjid Kampung Rincing Hulu kita, alhamdulillah, terutama kepada Tuan Haji Hambali kita, sahabat Ustaz yang tidak putus-putus berhubungan dengan Ustaz. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kebaikan kepada kita semua fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Baik, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum Ustaz memanjangkan kalam di masjid kita buat kali yang pertama, izinkan Ustaz untuk ta'aruf dululah sedikit sebanyak latar belakang Ustaz. Diberi nama Muhammad Nazri bin Muhammad Nasir, ataupun kebiasaan guru-guru, para asatizah, sahabat-sahabat ataupun kenalan-kenalan di sekitar Selangor dan Kuala Lumpur ini memanggil dengan gelaran Ustaz Nazri Nasir. Alhamdulillah, Ustaz mempunyai 3 orang cahaya mata. Allah Ta'ala berikan kekuatan daripada Ustaz sekarang bertugas sebagai mutawif umrah. Dalam pada masa yang sama Allah Ta'ala kurniakan ataupun pinjamkan seketika sedikit perniagaan, tapi semua di Ampang lah ya. Ustaz pun berasal daripada Ampang, di Taman Nirwana, office pun di sana juga. Alhamdulillah ya. Ampang ni orang kenal lah tuan-tuan. Ustaz jadi pengurusi
Di surau ustaz tu jaga juga macam mana Tuan Haji Hambali jaga, antaranya menyusun kuliah, tapi ada backup jugalah biro dakwah. Kalau di Ampang ni orang tahu tuan-tuan, salah satu perkara yang orang takut nak masuk Ampang, dia punya jam, betul. Orang kenal. Satu hari penceramah surau ustaz ni tak dapat datang, last minute. Ustaz, kami ada grup lah, grup surau kami, bahagian ceramah, bahagian pengajian, majlis ilmu. Ustaz, minta maaf Ustaz, tak dapat nak datang. Hari ni sesak jalan, jam gila. Minta tolong cari pengganti. 10 minit lagi nak azan maghrib. Kita kan ada grup-grup ustaz-ustaz ni, dulu kena call seorang-seorang, betul. Free tak? Emergency lah, urgent ganti. Sekarang tak payah. Masuk je dalam grup WhatsApp. Assalamualaikum, siapa daripada kalangan ustaz-ustaz yang berkelapangan serta berdekatan di kawasan Ampang untuk ganti kuliah maghrib pada malam ini, tolong PM segera. Ada seorang hamba Allah ustaz ni jawab, ya Allah Ustaz Nazri, kenapalah iklan lambat-lambat, 10 minit lagi nak azan maghrib. Nak cerita Ampang ni. Saya kata bukan saya iklan lambat, penceramah tu yang bagi tahu last minute tak dapat datang. Oh, dia kata Ampang tak boleh masuk lah Ustaz. Saya pun kata minta tolonglah datang, kalau tidak malam ni kosong. Ada orang datang kadang-kadang nak dengar kuliah, bawa anak, bawa isteri, bawa family. Oh, tak boleh kata dia, naik motor lah, adjust kejap. Tak sempat Ustaz. Dalam grup WhatsApp ni Ustaz pun kata tak boleh ke? Oh, dia kata azab lah Ustaz, nak masuk Ampang ni naik motor pun belum tentu. Ustaz tertanya pula, masa tu gatal tangan nak tulis. Ustaz tanya azab tu macam mana? Dia jawab bawah sikit azab daripada api neraka, kata dia. Kurang asam betul. Nak masuk Ampang. Jadi alhamdulillah, samalah juga macam sebenarnya ini pun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia punya jam pun boleh tahan juga. Alhamdulillah. Allah Ta'ala berikan kepada Ustaz 3 orang cahaya mata, selain daripada bertugas jemaah umrah, bawa jemaah umrah insyaAllah pada bulan 2 akan terbang sekali lagi untuk bawa jemaah insyaAllah. Office kalau bahagian umrah di Kajang lah, di TDI Grove. Alhamdulillah, pada malam barakah dapat bersama-sama dengan tuan, dengan ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati majlis kita. Baik, bila kita sebut tentang nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah, kena ingat nikmat yang paling besar Allah Ta'ala pinjamkan kepada kita, nikmat apa? Nikmat iman dan Islam. Paling besar. Sehingga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa merayu kepada Allah untuk memberi taufik dan hidayah kepada bapa saudaranya yang bernama Abu Talib. Abu Talib ni bapa saudara Nabi, adik beradik dengan Abdullah ayah Nabi, tapi nama dia bukan Abu Talib, tu gelaran dia. Nama sebenar dia Imran bin Abdul Muttalib. Abu Talib ni lah yang Nabi doa berkali-kali. Nabi minta kepada Allah untuk menjentik pintu hatinya untuk mengucap kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sampai akhir hayat Abu Talib tak mengucap kalimah syahadah. Sayang pada Nabi, jaga Nabi. Dalam kitab Syama'il Muhammadiyah setengah kata bersama dengan Nabi, bela Nabi, jaga Nabi, kematian ayah Nabi dalam perut. Nabi dalam perut. Ibu Nabi pula ketika mana ziarah makam suaminya, Siti Aminah, dalam perjalanan nak balik meninggal di satu tempat yang namanya Abuwa. Kemudian datuk dia jaga, Abdul Muttalib, atuk sebelah Abdullah, bukan atuk sebelah Aminah, atuk sebelah Abdullah, jaga Nabi. Wafat juga Abdul Muttalib, dijaga oleh siapa? Ustaz kata tadi bapa saudaranya Abu Talib. Nama sebenar siapa? Imran bin Abdul Muttalib. Setengah pendapat kata duduk dengan Nabi 8 tahun, jaga Nabi, sah Nabi, sehingga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernikah, berkahwin dengan Siti Khadijah binti Khuwailid.
ataupun gelarannya, lakabnya Siti Khadijah Al-Kubra. Nah, jaga Nabi. Berapa kali minta kepada Allah SWT, Allah Ta'ala turunkan ayat, sesungguhnya taufik dan hidayah hanya milik mutlak Allah Azza wa Jalla. Sebab tu kita kalau ajak orang, jangan frust orang tak datang. Nah, bang, jomlah malam ni ada ustaz mengajar fiqah, sibuk sikit malam ni. Nah, anak datang, menantu datang. Asjak pula, bang, malam ni Khamis, malam Jumaat bang, jom bang baca Yasin bang. Ui, malam ni meeting JKK. Nah, ajak lagi. Malam ni tak boleh, kata dia, tunggu ayam jantan bertelur pula. Nah, jangan putus asa. Minta maaf ustaz cakap, kadang-kala anak kita pun kita tak boleh nak suruh dia datang. Bukan orang lain, katalah jiran kita ke, member kita ke, kenalan ke, contoh pun belum tentu. Jangan putus asa. Kadang-kala anak-anak kita pun, contoh, bukan nak buat bandingan siapa-siapa, usaha dakwah Nabi SAW nak menarik, memberi taufik dan hidayah kepada Abu Talib, Allah Ta'ala turunkan ayat, sesungguhnya taufik dan hidayah, iaitulah nikmat iman dan Islam milik mutlak Allah SWT. Sebab tu tuan-tuan yang rahmati oleh Allah SWT, bila kita sebut taufik hidayah ni besar. Doa tu kalau saya baca khutbah di bahagian wilayah, Surah Al-Furqan, Putrajaya, Masjid Al-Bukhari, Tan Sri Said Bukhari, depan penjara Kudu, wa taufiq wal hidayah wassalama mink, ke bawah duli yang maha mulia Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Taufiq wal hidayah. Apa taufik, apa hidayah? Beza. Macam Nabi dengan Rasul lah. Nah, Nabi beza, Rasul beza, tapi lebih kurang lah. Bila kata Nabi, dia belum tentu jadi Rasul. Tapi kalau kata Rasul, confirm dia Nabi. Confirm. Nabi ada 124,000 orang. Rasul ada berapa? 300 berapa? 13. Tapi yang wajib ketahui berapa? 20 berapa? 25 tu kan. Nah, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, lagu tu. Ustaz ingat lagi lagu Rehan tu. Bila sebut Nabi, dia belum tentu Rasul. Belum tentu. Nabi maklumat sampai, wahyu sampai, dia tak wajib sampaikan kepada kaum dia. Nabi Syis, Nabi Daniel, macam-macam Nabi lagi lah, 124,000. Wahyu sampai, knowledge sampai, maklumat sampai, dia tak wajib sampai kepada kaum-kaum penganut dia, pengikut dia. Tapi Rasul 313 orang itu tadi wajib kita kata sampaikan kepada kaum dia. Sebab tu kalau kelebihan tu kita panggil pun beza juga. Tapi tak apalah. Tapi kalau mengaji kitab betul-betul, nak ambil tauliah betul-betul, kena betul. Ya. Kalau ulama ada kelebihan, orang panggil karamah, betul? Ulama. Nah, kan? Ulama. Nah, kalau kita kata tempat kita apa? Datuk Bahaman. Tu bukan pahlawan. Nah, kita kata pahlawan, bukan. Itu ulama. Bila ulama ada pertalian dengan Allah Subhanahu wa taala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, maka orang letakkan dia kepada sebagai pahlawan. Asalnya ulama besar. Tok Bahaman, Mat Kilau, Tok Janggut, tu semua tu. Nah, ulama besar. Kalau Dul Said, makam Simpang 4. Tok Janggut di Mat Kilau di Jerantut. Saya pergi ziarah madrasah Maulana Hilmi, kita pergi ziarah sekali tengok makam. Nah, makam Syekh Idris Marbawi yang karang kitab Kamus Marbawi itu di Perak. Nah, banyaklah tu ulama. Bila kata kelebihan ulama karamah. Tapi kalau orang kafir, dia ada kelebihan, dia syirik kepada Allah. Contoh Fir'aun, dia campak tongkat, bertukar juga jadi ular. Orang panggil apa tu? Kelebihan dia tu. Campak tongkat jadi ular. Dia kafir, syirik kepada Allah. Dia campak tongkat, bertukar jadi ular juga. Nabi Musa pun campak tongkat juga, bertukar jadi ular. Tapi Fir'aun campak tongkat, bertukar jadi ular, panggil apa? Sihir. Tapi kalau Nabi dia ada kelebihan, kita panggil apa? Tapi kurang tepat. Tapi sama je.
Nah, kalau Nabi dia panggil irhaus. Kalau Rasul ada kelebihan dia panggil mukjizat. Kalau tak detail lah, tapi lebih kurang je lah. Nah, kalau orang tanya, Nabi ada kelebihan apa? Mukjizat. Salah, irhaus. Lebih kurang, pandangan, panggilan orang. Nah, macam dululah saya baru dapat anak, pergi jumpa Tok Guru Syekh Nuruddin, pergi jumpa Habib Ali. Saya ingat lagi jumpa Syekh Nuruddin, bawa anak saya. Nah, Ustaz, Tuan Guru Syekh nak minta cukur kepala sikit. Kata Syekh, tak boleh cukur kepala mati budak ni. Nah, orang panggil cukur apa kalau sini? Cukur rambut nak, tapi jarang panggil cukur rambut. Nah, biasa orang panggil cukur jambul, contohlah. Tapi kita sebut cukur kepala. Cukur kepala mati budak tu. Nah, nisbah bahasa. Samalah Nabi. Nabi kita tak panggilkan dia mukjizat kalau betul-betul berdasarkan kitab. Dalam kitab Matan Jauharatul Tauhid karangan Syekh Ibrahim Al-Laqani dia ada cerita. Nah, tapi kalau Rasul mukjizat. Sebab itu taufik dan hidayah milik mutlak daripada Allah SWT. Nah, milik mutlak bagi Allah. Bahkan ada nama player badminton Indonesia tu. Nama apa tu dulu tu? Taufik Hidayat ke apa tu? Zaman Lee Chong Wei tu. Taufik apa dia? Taufik orang yang diberikan kekuatan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Tapi hidayah, dia belum ada kekuatan. Daripada jahil, dia pergi kepada tempat yang berilmu. Daripada tak tahu, dia cari kepada tempat yang tahu. Itu nama dia di hidayah. Orang yang dapat hidayah tadi, dia belum tentu dapat taufik. Mak ayah dia hantar pergi madrasah, mak ayah hantar dia pergi pondok. Contoh, mak ayah dia hantar pergi tahfiz. Hidayah tu alhamdulillah dah. Nah, tetapi sampai solat berjemaah pun tak jaga. Kuliah pun tak duduk, hafal Quran pun tidak. Tapi orang dapat taufik, confirm dia dapat hidayah daripada Allah. Nah, dia boleh pergi mengaji, boleh tolong khidmat pada guru dia, tetapi kena ingat, taufik dan hidayah kena cari, bukan tunggu. Ustaz, kita ni Ustaz nak buat ibadat Ustaz, kita kena biar ikhlas Ustaz. Datanglah solat berjemaah ni kita kena buat. Ustaz tak payah ajak saya Ustaz. Yang penting Ustaz nak pergi buat ikhlas. Sekarang ni saya belum ikhlas. Ustaz jangan ajak saya. Siap bagi dalil lagi Ustaz. Mukhlisina lahuddin Ustaz. Nak buat agama, nak solat berjemaah, Ustaz jangan paksa-paksa. Biar kami ikhlas, baru kami pergi. Dengar macam betul, tapi lebih kurang mazhab ayah pin daripada itu. No, lebih kurang. Nah, kata almarhum Tuan Guru Haji Saleh bin Musa, buat ibadat jangan tunggu ikhlas. Tapi buatlah ibadat sehingga keikhlasan tu datang. Jangan tunggu ikhlas. Bagi tahu dengan ustaz bila ikhlas. Beritahu ustaz. Nah, buat ibadah. Nak tutup aurat, tunggu ikhlas. Nak semayang berjemaah, jangan paksa-paksa. Yang penting ikhlas. Nak sedekah, yang penting ikhlas. Jangan paksa-paksa. No, buatlah ibadat sehingga keikhlasan tu datang. Kalau nak tunggu ikhlas, tak payah cerita tuan-tuan. Bab dunia pun banyak benda kita tak ikhlas. Contoh, ayah-ayah yang ada depan ustaz ni. Ustaz tengok semua ni dah otai-otai berbisa dah ni semua ni. Nah, tak ada dah kerja lagi kan. Contoh lah kan, ada pun kerja-kerja sampingan lah. Dulu kalau kita katalah Jumaat cuti, Sabtu cuti, Ahad cuti, agak-agak lah. Isnin pun nak masuk kerja, semangat ke? Aduh, kalau boleh cuti lagi kan sodap. Agak-agak lah. Nah, Isnin tu masuk kerja, jarang-jarang lah orang semangat. Bila masuk Isnin ni, aduh, orang panggil apa? English panggil apa? Monday blues ke apa? Nah, aduh ustaz, malas ni ustaz. Kalau lah boleh cuti lagi ustaz Isnin ni. Tak boleh ustaz. Kenapa? Bos bising lah ustaz. Kenapa? Tak ikhlas tu nak pergi kerja tu. Sebab tahu kita makan gaji, sebab tahu kita cari rezeki, sebab tahu, bahasa kasar minta maaf sikit sebab tahu kita kuli bata. Sebab tu pergi juga. Tapi bab agama, relax dulu ustaz. Ustaz tak pasal-pasal. Sebab itu kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, bagaimana kamu ingin melihat
pucuk pimpinan di masa akan datang. Lihat anak-anak kecil, sekiranya ada suara mereka di dalam rumah Allah, insya-Allah orang yang akan memimpin pucuk pimpinan daerah, negeri, negara, orang yang takut kepada Allah. Tapi kalau dah tak dengar ada suara budak-budak, perlu bimbang, perlu khawatir. Kerana orang yang memimpin pada masa akan datang berkemungkinan besar, kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, dia tidak akan takut kepada Allah. Kerana tarbiyahnya fa'alaikum bil jamaah. Budak-budak ni mana hari ni? Masjid Qaryah Rincing Ulu kena buat something sikit. Nah, tak apalah, mungkin malam ni hujan kan, tak apalah. Nah, di masa akan datang budak-budak normal. Nah, Nabi sebut kat kita, budak murru auladakum 7 hingga 10 tahun, jangan bagi mereka ni tadi lopong-lopong solat. Didik bawah sangat pun tak nak juga. Nah, tegak tinggi sangat pun tak nak, just nice 7 hingga 10. Nabi kata murru auladakum. Di antara 7 hingga 10, jangan main-main tentang bab solat. Bahasa mudah, lanyak cukup-cukup bab solat. Kerana waktu itulah orang Melayu panggil apa? Melentur buluh apa? Dibiar daripada rebumnya ke? Tu waktu tu paling jadi. Nah, kadang-kadang kita bawa anak kita, cuma fatwa Majlis Agama Islam Selangor, anak ataupun kanak-kanak yang belum mumayyiz makruh untuk bawa dalam masjid atau surau. Bukan baligh, mumayyiz. Apa mumayyiz? Kanak-kanak belum mumayyiz. Tengok type Majlis Fatwa Islam Negeri Selangor, belum mumayyiz, maksudnya dia tak kenal bersih dengan kotor, jangan duk bawa. Contoh, kadang-kadang 4 tahun, contoh 5 tahun dia kucar lana habis. Dia tarik mic imam. Kena pula imam tu tadi tengah sujud pula, dia teropong dalam kain imam pula. Jangan dia buat hal. Ustaz pernah kena tuan-tuan, taubat lahum aku tak jadi imam lagi dalam masjid tu. Nah, kita sembahyang budak-budak aktif, ustaz kata bawa budak-budak sungguh. Nah, ahli qaryah masjid tu ubah. Nah, memang dia galakkan, cuma yang mumayyiz sahaja kalau boleh datang. Belum mumayyiz, ada juga mak ayah mojo malam tu tuan-tuan. Masa tu Ramadan, saya ingat lagi. Mojo malam tu tak pakai kain pelikat dalam jubah. Tu pakai seluar tabligh tu. Ni aku pakai ni. Nah, malam tu kalaulah pakai kain pelikat tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, terjual Angry Bird aku malam tu. Nah, nak gambarkan tuan-tuan, kanak-kanak mesti ada. Kerana Sayyidina Ali karamallahu wajah sebut, kalian ingin tengok pucuk pimpinan pada masa akan datang, bagaimanakah anak-anak yang berada di dalam rumah Allah, kedengaran ataupun tidak suaranya. Bukan kedengaran ni sampai mengganggu, nah, tetapi ada tak suara dia? Masya Allah, tabarakallah. Ni kita tak kadang-kadang. Budak-budak datang, nah, jangan datang lagi. Nah, belum apa-apa lagi tanya, dah potong belum? Kelang kabut budak tu balik. Nah, dah sunat belum? Allah masa cuma kawal, mak ayah bawa. Jadi Majlis Fatwa Negeri Selangor sebut belum mumayyiz makruh bawa. Biasa kita kata mumayyiz ni 5 tahun ke bawah. Nah, kadang-kadang tak reti apa, tapi 5 tahun ke atas yang sudah mumayyiz diharuskan untuk bawa. Jadi Nabi sebut 7 hingga 10 tahun. Tuan-tuan nak tarbiyah anak-anak tuan-tuan bab solat, jangan main-main 7 hingga 10. Tapi kita terbalik. Masyarakat kita baguslah bab puasa, tiba Ramadan. Nah, sungguh-sungguh dia pun suruh puasa. Tak lama lagi kan kita kan, insya-Allah. Panjang umur, sihat tubuh badan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Tak lama lagi dia ni. Nah, lebih kurang ustaz tengok dalam 80 lebih ke 90 lebih kurang itulah. Nah, kita nak masuk Ramadan. Bab Ramadan suruh puasa anak kita, tip top.
Kadang-kadang lunyai budak tu. Alung puasa long, nak raya. Abah tak larat bah, budak baru 7 tahun. Tak mau puasa. Sampai nak separuh nyawa dah budak tu, disuruh juga puasa. Nabi tak pernah paksa untuk puasa. Tapi kita train dia baguslah. Alung hari ni Kak Long. Nah, angah kita bagi tahu anak kita, abang, kakak, ataupun cucu kita lah, alah puasa dah sikit lagi, nenek antuk tak tahan lah tu, dah sampai pukul 1 petang, bagi je makan. Nah, kita tu balik. Nah, yang Nabi kata paksa, bukan puasa suruh paksa anak, tapi Nabi kata paksa tu bab solat. Kita tu balik. Biarlah bang, budak tu darjah 1, darjah 2, abang sibuk duk kejut dia balik sekolah lah, dia kan letih, tertipu iblis laknatullah. Nah, abang tu kita tak pelik hari ni tuan-tuan. Bagus, bukan ustaz kata salah, daripada tarbiyah untuk memberikan kebaikan ataupun manfaat kepada anak-anak untuk jaga puasa. Tapi Nabi kata didik anak, murru auladakum, daripada 7 hingga 10 tahun. Walaupun kadang-kala rakaat pertama menghadap Kaabah, rakaat kedua Masjidil Aqsa pula. Biar kan angkat takbiratul ihram tu besar kapal, Allah. Dia tengok orang buka sliding door pun dia pusing. Biarkan. Kerana apa? Tarbiyahnya itu tuan-tuan yang rahmati oleh Allah SWT. Nabi bagi jaminan. Tapi make sure 7 hingga 10 tahun. Sebab itu kata baginda Rasulullah SAW, 3 perkara manusia mendapat rahmat, perlindungan daripada Allah. Pertama, orang yang jaga solat berjemaah 5 waktu sehari semalam. Dia takkan miskin, Nabi sebut sampai bila-bila. Orang jaga jemaah. Nah, bukan kata tak miskin ni tuan-tuan faham jadi kaya. Jangan faham macam tu, salah. Ustaz, saya imam masjid Karya Ustaz, 25 tahun dah Ustaz. Alhamdulillah mam. Ustaz kata jaga jemaah tak miskin kan? Ustaz tak jadi pun macam Datuk Alif Syukri tu, tampor je lagi. Nah, bukan jadi macam tu. Maksud yang Nabi sebut dalam kitab Jauharul Mauhub, orang yang jaga berjemaah dia takkan miskin, dengan makna bukan jadi kaya, barakah hidup dia, cukup, belum lagi berminta-minta. Minta maaf ustaz nak tanya yang ada dalam ni 10 orang 20 orang ni, jujur je cakap dengan ustaz, siapa dia yang terima zakat tahun 2023 ni? Angkat tangan. Angkat tangan, jangan malu, tak apa, angkat je. Ustaz nak tengok, adalah seorang ke 2 orang. Ustaz nak tengok, ni lebih kurang adalah 10-15 orang kot malam ni. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, lebih kurang lah yang terima zakat. Oh, abang belakang tu 1. Oh, ada tu, tak tahulah siapa hamba Allah itu. Tak ya tak tidak tu ke? Oh, ya tu, takut ahli munan belakang tu. Siapa? Angkat tangan. Jangan malu. Siapa dia? Seorang tu. Tuan-tuan perasan tak kenapa tuan-tuan Allah Ta'ala berkatkan hidup tuan-tuan? Perasan tak? Tak ada seorang pun. Saya mengajar KL, mengajar Masjid Kajang, mengajar Surau Saujana Impian, Masjid Ceras Batu 10, Masjid Tunusin On. Kebanyakan tanya, tuan-tuan perasan tak kenapa tuan-tuan sampai sekarang walaupun orang kata tak senang, tapi cukup salah satu faktornya tuan-tuan jaga fa'alaikum bil jamaah, jaga solat berjemaah. Salah satu faktor. Ustaz, alhamdulillah Ustaz, belum lagi lah berminta-minta. Sepatutnya kalau kita nak mudah kata, orang yang dah tahu bab dunia tu dia kurang, patutnya bab akhirat lah dia lebih sikit, betul tak? Kalau bahasa kasar, minta maaf lah, bukan nak merendahkan, tak. Kau dah lah terima zakat, nah kau datang lah masjid, dah tahu dunia kau kurang. Sebab tu ni masjid Sungai Ramal Luar, tepi highway tu, saya mengajar sebulan situ sekali. Dia mantap bab bagi bantuan asnaf. Saya salah seorang daripada tenaga pengajar dia. Dia ada seorang datuk fund dekat situ. Belakang aku tu kan country high belakang tu. Nah, set datuk belakang tu. Datuk ni bagi tahu kepada Nazir, Ustaz Hizbullah. Nah, dia kata saya nak bagi setiap daripada asnaf 1 beg plastik nilai 100. Isilah beras ke minyak ke. Tapi saya tak nak bagi macam tu saja.
Saya nak adakan kuliah, ajarkan mereka terutama bab aurat, bab silaturahim, bab jaga salat berjemaah. Bisa Datuk ni. Dia buat, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Bayangkan daripada asnaf tu, beberapa orang tu saya sampaikan, dia tak, janganlah berat-berat tajuk kuliah, ringan-ringan je. Nah, Nazir bagi tahu Ustaz ringan-ringan je, bab silaturahim, bab aurat, bab solat berjemaah, lepas tu pula bab sedekah, lepas tu bab kita katakan duduk majlis ilmu. Ustaz jangan pula ngajar tafsir pula, balik awal dia orang nanti. Nah, ajar yang santai. Nazir bagi tahu dengan Ustaz, tahun ni 2023, 2 orang dah terkeluar daripada asnaf. Dia kata, Nazir, alhamdulillah, dia meniaga food truck yang bawa kereta, bawa van tu kan, niaga macam-macam lah, ada cakwe-tiau apa ikut lah. Nah, sekarang saya dah tak nak terima zakat. Ni saya nak bayar zakat. Sebab apa dia kata? Betul, jaga berjemaah. Bila orang yang jaga berjemaah tu, kadang-kadang tuan-tuan tengok ada orang kata, contohlah anak-anak tuan-tuan ke family tuan-tuan, bah, duit tak cukup dah bah, abah tahu je lah duduk kat KL. Jangan bohong, duit tak cukup. Jangan kata rezeki dah cukup. 4 bulan kita dalam perut mak kita, Allah Ta'ala tetapkan dah rezeki, jodoh, ajal maut, qadar dan qadar. 4 benda Allah Ta'ala sebut dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Terus saya katalah, Ustaz, abah pinjam bah 1000 bulan ni, kita bagi. Bah tak cukup, bah tak cukup. Tak cukup tu bukan sikit, tetapi tak cukup tu berkat Allah Ta'ala tarik. Perhati kadang-kadang anak kita, abah duduk rumah kau seminggu, itu bini kau pantang kan. Abah tengok engkau berjemaah pun tak ada, subuh, asar, maghrib, isyak pun tak nampak engkau pergi. Ni dia yang Nabi SAW sebut di antara perkara yang jauh daripada rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kadang-kadang kita rasa tak cukup. Bukan kata tak ada rezeki, bab berjemaah kita ambil mudah. Waktu kita ni musim-musim duk Palestin ni kan, abang kita tu pakai maflar Palestin tu. Nah, bagus. Nah, ada yang boykot, ada yang infak, ada yang doa untuk kunut nazilah imam doa tadi. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina. Nak kalahkan Yahudi ni macam mana? Begitu Ustaz. Tak payah infak, tak payah boykot, tak payah doa. Nabi sebut dah dalam hadis, nak kalahkan Yahudi, pastikan subuh kalian bagi ramai macam solat Jumaat. Ketika itu Yahudi mula gentar. Kalau hari ni orang panggil apa? Israel cuak lagi. Tu hashtag tu. Nah, ataupun orang panggil Israel koyak ke apa? Hari ni budak-budak muda ini kan, TikTok kan. Ustaz tengok yang depan Ustaz ni tak tengok TikTok ni, tengok Quran dia panjang ni. Nah, Ustaz ni lah yang TikTok ni. Nah, jadi Nabi sebut dah, boleh nak kalahkan Yahudi dan Nasrani, tapi baguslah ada yang boykot. Hari ni Ustaz mengajar satu tempat tu, habis daripada tu sahabat tu datang, Ustaz cerita Palestin, Masya Allah Ustaz, Alhamdulillah. Nah Ustaz, Alhamdulillah Ustaz, saya dalam sejarah hidup saya Ustaz, Alhamdulillah. Kenapa? Alhamdulillah Ustaz. Yalah kenapa? Lain macam je, macam boleh nikah seorang lagi je. Tak Ustaz, Alhamdulillah dalam hidup dah 2 bulan tak makan McD Ustaz. Kurang asam betul. Nah, nak gambarkan dia boleh untuk boykot, teruskan. Ada yang boykot tak boleh, dia boleh doa, teruskan. Ada yang doa tak boleh, dia boleh infak. Datuk Siti tu, Datuk Siti, isteri pada Datuk K tu, ada sekolah Palestin tu. Nah, tu bukan main-main punya infak lah tu. Nah, kalau pakai RM kita tu barangkali juta-juta barangkali tu. Nah, kalau kita bolehlah 100, terik-terik pun 200. Betul tak? Habis-habis boleh pergi pun 500 lah. Nah, kalau 1000 tu berat lagi tu. Contoh. Tapi orang-orang kaya bagus, tetapi kayu ukurnya, guideline-nya itu tadi kata Nabi SAW, subuh berjemaah tu bagi ramai macam solat fardu Jumaat. Ketika itu betul-betul Yahudi mula gentar kerana umat Islam sudah bersatu hati. Apa pun nilai daripada solat dulu, apa pun, nak rumah tangga solat. Begitu Ustaz. Nah, Allah Ta'ala nak berkatkan kita jaga solat berjemaah.
Apa lagi? Nak jadi pemimpin, antaranya boleh jadi imam dalam solat Jumaat sampai Syekh Sultan Muhammad Al-Fatih. Sedengar kan nama tu kan? Yang membebaskan kota Konstantinopel, ibu negeri Turki. Nah, lepas nama Konstantinopel, ibu negeri Turki, nama dia apa? Ibu negeri Turki. Lepas Konstantinopel, sekarang kita panggil apa? Istanbul. Bukan, nama dia bukan Istanbul. Nama dia Islambul, nama dia. Islam tu, Istanbul tu Mustafa Kamal Atatürk laknatullah yang tukar. Tahun 1929 kerajaan Turki Utsmaniyah jatuh. Ketika itu Mustafa Kamal Atatürk, dia adalah orang yang memisahkan dunia dengan akhirat. Dialah 1929 tu. Nah, ketika itu dia yang jatuhkan kerajaan Turki Utsmaniyah. Nah, nak katakan apa pun, Syekh Sultan Muhammad Al-Fatih kata nak pergi tawan kota Konstantinopel. Waktu tu tentera salib memang conquer habis kan. Habis siapa nak pimpin ni Syekh? Kalau kita dah mamai lah, komander, kapten, siapa nak pimpin duduk depan ni? Ustaz lah, ataupun jeneral lah, jeneral dah pimpin kami. Kata Syekh Sultan Muhammad Al-Fatih, tidak. Nilai dulu siapa dia yang daripada baligh sampai sekarang masuk dalam medan perang tak pernah tinggal solat 5 waktu sehari semalam. Kalau ada tinggal, sila duduk. Sila duduk. Tu yang Nabi sebut dalam hadis tu. Selepas kewafatan aku, 3 kurun, 300 tahun lah, 1 kurun 100 tahun, akan timbul sebaik-baik pemimpin, sebaik-baik tentera, sebaik-baik rakyat. Terkena kepada Syekh Sultan Muhammad Al-Fatih. Nah, siapa dia sebenarnya nak pilih ni? Tak ada. Bayangkan tak ada tinggal semayang fardu. Daripada baligh, kalau kita kata baligh kita 15 tahun dah, betul tak? Sampai dalam medan perang, rakyat dia, askar dia, batalion dia yang nak pergi lawan kafir tak pernah tinggal solat 5 waktu. Bisa tak bisa tuan-tuan? Nah, kitalah tuan-tuan Allah. Ke ada yang dalam masjid Karyah Kampung Hulu ni, Ustaz, saya tak pernah tinggal solat fardu, Ustaz. Daripada baligh sampai sekarang, Ustaz. Siapa dia? Ada tak? Kalau ada, Ustaz baling dengan botol gau ni. Nah, ada. Kita macam-macam solat tinggal. Kadang-kadang leni pun tinggal juga, betul tak? Musafir jauh-jauh balik sampai kampung, sampai Rincing ni pukul 1 pagi. Kunci dah jam, tak sedar subuh. Nah, Allahumma salli ala 7 suku dah. Cepat-cepat pergi ambil wuduk, semayang balik. Terajak keluar waktu dah. Betul? Tapi sebaik-baik tentera, sebaik-baik pemimpin, sebaik-baik rakyat terkena kepada Syekh Sultan Muhammad Al-Fatih. Nilai solat dulu. Tak ada siapa duduk. Okey, belum boleh select lagi. Belum boleh pilih lagi. Kalau macam kita lah, nazir lah. Nak pilih siapa nazir yang layak ni? Kita pun tanya, siapa dia daripada baligh sampai sekarang tak pernah tinggal solat fardu? Allah, semua agaknya duduk agaknya. Nah, sebab pernah tinggal kan. Tak ada orang duduk Syekh Sultan Muhammad Fatih. Tak, jadi tak nampak lagi calon. Siapa dia? Dia tanya kedua. Bab solat lagi. Daripada baligh sampai sekarang dalam medan perang tak pernah tinggal solat sunat rawatib. Rawatib ni apa? Qabliyah dengan apa? Ba'diyah tu. Nah, tak pernah tinggal sebelum subuh, sebelum zuhur, selepas zuhur, selepas maghrib, selepas isyak. Tak pernah tinggal. Setengah tenteranya duduk maksudnya pernah tinggal. Jadi automatic disqualified lah. Nah, automatic tak terpilih lah. Tanya soalan terakhir, siapa dia yang masih berdiri bersama dengan saya daripada baligh sampai dalam medan perang ni, nak pilih pemimpin ni, tak pernah tinggal solat tahajud 3/4 malam. Semua tentera tadi duduk kecuali Syekh Sultan Muhammad Al-Fatih saja tak duduk. Tu kata sebaik-baik pemimpin. Tak pernah tinggal tahajud daripada baligh sampai masuk dalam medan perang. Nah, kita alhamdulillah bangun malam, tapi bukan bangun tahajud, bangun taqajud nama itu. Nah, bangun terkejut. Allah, Ustaz, banjir Ustaz.
Nah, aku sedar. Ani kata punya hebatnya sebaik-baik pemimpin, sebaik-baik rakyat, sebaik-baik tentera terkena kepada siapa nama dia? Siapa nama? Syekh apa? Syekh Muhammad ataupun Syekh Sultan Muhammad Al-Fatih. Bisa sungguh. Bab tu solat berjemaah jangan main-main. Nah, anak tuan-tuan kalau tak cukup duit, nampak sempit, tuan-tuan cucuk sikit bab berjemaah. Tuan-tuan masuk line sikit. Abah tahu, Abah pun dulu macam kau juga, tapi dengar kuliah Ustaz Nazri Nasir malam tadi. Nah, Abah tahu kau duduk kat KL tu, tapi Abah nak cubalah. Nah, kalau 5 waktu kau tak boleh jaga jemaah, jaga 1 pun tak apa dah dulu. Untuk permulaan, sebab hari ni kita banyak sangat bermudah-mudah bab solat berjemaah. Nah, rasa nak pergi, rasa tak pergi. Tapi 10 malam pertama Ramadan jangan main-main. Sampai kat tandas tu semayang. Jangan main-main. Masa tu Nazir, aircon kena servis dah. Jangan buat hal. Mengamuk makmum. Betul? Macam PKP lah. Tak boleh datang yang tu yang dia nak datang. Hawau betul. Betul? Saya kena surat layang. Ustaz ingat surau bapa ustaz ke? La ilaha illallah. Ada. Nah, saya kata Tuhan, saya dalam hidup ni Tuhan tak pernah, bukan kata tak pernah lah, tak pernah bercita-cita lah orang datang surau kita minta maaf tak boleh nak masuk. Tak pernah ada dalam kamus diary hidup saya kan. Tapi waktu tu 3 orang je boleh. Imam Bilal dengan, ingat lagi tak tahun 2020 Covid tu, siapa seorang lagi? Tok Siap. 3 orang ni je boleh. Nah, masa tu tak ada semayang Jumaat. Nah, masa 12 orang taklid mazhab Maliki, kita mesti 40 orang main Jumaat. 12 orang masa tu. Nah, Ustaz surau Jumaat, ya Allah, 12 orang tu, subhanallah. Nah, nak habiskan sampai khutbah kedua tu rasa azab betul. Tak nampak orang. Semua duduk depan ni Ustaz berkhutbah. Minggu satu lagi Ustaz kata, 12 orang ni duduklah bersepah-sepah dulu. Nah, ni duduk dekat Ustaz khutbah naik atas mimbar, nampak kosong je. Seram pula aku masa tu. Nah, duk tengok jin ke apa ni kan. Minggu berikut masa 12 orang tu taklid mazhab Maliki tu, kan kita 40, lepas tu baru naik sikit. Masa tu jarak. Nah, nak gambarkan tak boleh datang berjemaah bukan main marah lagi. Baguslah semangat macam tu ada. Tapi bila dah buka, minta maaf cakap batang hidung pun tak nampak. Nah, ini yang kadang-kadang perlu kita perbaiki sikit. Nah, Allah Ta'ala pinjamkan kepada kita nikmat yang cukup besar untuk memperoleh rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jaga berjemaah. Nah, jaga kedudukan besar. Jangan bimbang orang jaga berjemaah baginda Nabi. Allahu Akbar. Ustaz rasa baru mukadimah saja ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita bagi laluan azan dululah sekejap insya-Allah. Nah. Allah.
La. Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita sambung sikit tuan-tuan pada majlis malam yang barakah ini. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab itu kita katakan kedudukan solat berjemaah ini terlalu besar. Nah, sehingga kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat daripada Imam An-Nasa'i menceritakan kepada kita bahawasanya orang yang jaga 40 hari berturut-turut solat berjemaah, maksudnya jaga takbiratul ula, maksudnya dia tak masbuk, direct 200 waktu, 40 hari bersamaan dengan satu hari satu malam 5 kali solat, betul? 40 kali 5 bersamaan dengan 200 waktu. Orang yang jaga 200 waktu tak putus mualat berturut-turut, Nabi bagi jaminan dalam kitab pedoman solat berjemaah, 2 pelepasan dia akan dapat. 1 fid dunya, 2 fil akhirah. 1 fid dunya, dia tidak akan terkena sifat munafik, bercakap berbohong, apabila berjanji ingkar, apabila diberi amanah dikhianat. Allah Ta'ala pelihara dia. Syarat 40 hari berturut-turut 200 waktu, imam habis salam dia bagi salam, jangan satu waktu pun dia itu tadi masbuk, jangan satu waktu pun dia terluput. 40 hari itu sungguh-sungguh orang panggil mujahadah. Nah, jaga solat berjemaah. Yang kedua, Nabi sebut fil akhirah, dia tidak akan sesekali tubuh badan dia, diberi jaminan oleh Nabi, tidak akan dijilat azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Apa tu penting? Nah, mungkin untuk permulaan bagi yang nak berjinak-jinak, set 24 jam mesti satu waktu kita hadir. Nah, kalau ada anak kita, ada cucu yang mana dalam majlis fatwa Selangor sebut yang sudah mumayyiz, kita kata darjah 6, darjah 6 pula, usia 6 tahun, darjah 1, nah darjah 2 dah boleh bawa. Okey, kadang-kadang budak-budak lari biasa dah. Nah, dia main kat belakang tu, lari sana, kontrol, mak ayah kontrol sikit. Tapi ruang utama solat tak boleh. Orang tengah mengajar, orang tengah kuliah, orang tengah solat berjemaah. Nah, tu masjid Madat tu kan, tengah sakan tu, tengah top gila sekarang ni, tengah naik. Nah, dalam masjid buat gelongsu, Masya Allah. Nah, dia apa, dia rujuk mufti dah. Nah, ada ruangan-ruangan tertentu yang boleh buat. Mufti kata tak ada masalah. Nah, bukan niat tujuan kita tadi untuk orang bermain-main di dalam masjid, tetapi tujuan kita untuk tarik anak-anak muda, kanak-kanak untuk bermain secara tak langsung, hati dia terpaut. Nah, normal budak-budak lari biasa. Tapi kalau bapak budak berlari, tu alamat sakaratul maut nama itu. Nah, jangan, ustaz lama tak lari, ustaz tengok budak-budak lari seronok, jangan buat hal. Nah, jadi itu gambaran. Satu, jaga berjemaah. Kedudukan kita, ahli qaryah kita, tengoklah mana-mana tempat kalau berpecah, cuba tengok ahli qaryah ni.
Krik-krik. Kalau orang muda lah ni krik-krik dia panggil. Kalau tuan-tuan tengok, alah suram je, buat borak. Secara overall cuba tengok, jiran A bergaduh dengan jiran B, B tak ngam dengan C tak ngam dengan D. Cuba tengok, kerana kekuatan tapak itu tadi, kata Nabi SAW, bermula daripada solat berjemaah. Nak jatuhkan Yahudi pun Nabi kata jaga subuh bagi ramai macam Jumaat. Masjid kita berapa boleh masuk? 1000 orang ada ke lebih? Ustaz pun tak tahu. Jumaat 1000 lebih tak payah 1000 lebih lah. Buat ruang utama dengan kedua tu je penuh dah, cukup dah. Subuh InsyaAllah. Mana tahu ke tiba-tiba besok Nazir kata InsyaAllah Ustaz minggu depan kita buat. Macam mana nak bagi ramai Ustaz? Kata Dr. Zul, mantan mufti wilayah, bekas menteri agama, dia kata senang je, subuh-subuh tu buat kambing golek, confirm penuh orang. Try sekali buat. 3 ekor kambing golek Sabtu ataupun Ahad subuh. Tapi syarat mesti mau penuh. Mana boleh, mana tahu. Antara kekuatan kan. Tapi sekali dua lah, hari-hari botak masjid. Habis. 1, rahmat untuk Allah Ta'ala bagi pada kita, jaga berjemaah. 2, berbakti kepada kedua ibu dan bapa. Semua orang ada mak, semua orang ada ayah. Tak usah bohong dengan saya. Betul? Tak ada mak, tak ada ayah ni 5 makhluk je. 2 orang, 3 binatang. Nabi Allah Adam, Siti Hawa, tongkat Nabi Musa bertukar jadi ular, kemudian unta Nabi Saleh, kemudian pula kibas Nabi Allah Ibrahim AS. Ini je bapa, tak ada mak, tak ada, Allah Ta'ala bagi izin hidup. Saya ulang, 2 manusia, 3 binatang. Tak ada mak, tak ada bapa. Nabi Allah Adam, Siti Hawa, tongkat Nabi Musa bertukar jadi ular. Ular tu mak tak ada, bapa tak ada, Allah Ta'ala izinkan, innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun. 3, 4, unta Nabi Saleh. Nabi Saleh berdadahkan tangan, kaum dia kata kalau betul kau Rasul, tolong bawa keluar unta daripada celah 2 bukit tu. Nabi Allah Saleh berdadahkan tangan. Dan yang terakhir iaitulah kibas Nabi Allah Ibrahim AS. Waktu nak sembelih anak dia Ismail, Jibril AS berentap, gantikan binatang daripada syurga. 5 makhluk saja. Kita semua ada mak, ada ayah, tak usah bohong. Cuma hidup lagi atau mati je. Betul? Hidup atau mati lagi dia, tu dia. Maka berbakti kepada kedua ibu dan bapa. Meninggal, kalau dah meninggal macam mana? Ulama sebut 3 benda. Untung datang majlis ilmu. Ustaz dah mati pun boleh bakti? Boleh. Pertama, kata Nabi SAW dalam kitab Matan Jawharatul Tauhid sebut, iaitulah berubah ke arah kebaikan. Berbakti, mak tak ada dah, ayah tak ada dah, tapi nak berbakti, Nabi sebut 3 cara. Pertama sekali, ubah diri awak ke jalan amar makruf nahi mungkar. Dulu kalau nak tutup aurat payah, ni nak berbakti, jaga aurat. Contoh, dulu semayang ikut dan lah Ustaz, sempat tak sempat, ni dah jaga jemaah dah, berubah ke arah baik. 2, hubung silaturahim dengan orang yang arwah ni tadi masa dia hidup dia ngam, dia rapat. Contoh ni mak kita meninggal dah, ataupun ni ayah kita lah contoh, ataupun mak ayah lah contoh lah. Kalau musim raya ke musim tertentu, dia mesti pergi rumah Pak Long ni. Dan Pak Long ni ada saat ini. Kata Nabi SAW, hubung silaturahim anak dia tu dengan Pak Long ni tadi. Ustaz, Pak Long ni pun dah tak ada lah Ustaz, sama-sama meninggal dah Ustaz. Hubung silaturahim dengan anak Pak Long ni tadi. Bahasa kita sepupu lah dah, lebih kurang gitulah. Tak kira lah ni Ustaz tak gambarkan nasab ni, siapa-siapa lah. Contoh lah, mak ayah Ustaz baik dengan Haji Hambali ni, contoh. Mak ayah Ustaz tak ada dah, tapi Haji Hambali ada lagi. Ustaz musim-musim raya, musim-musim Maulidur Rasul, free. Assalamualaikum Ji, free ke Ustaz saja nak datang? Boleh. Hubung silaturahim. Kata Nabi SAW, itu adalah sebahagian daripada kamu berbuat baik kepada kedua orang tua kamu. 2, dan ketiga, kata Nabi SAW, macam mana cara nak buat baik? Tidak lain dan tidak bukan, iaitulah infak dan wakaf tujuan kepada kedua orang tua kita. Ustaz, insyaAllah Ustaz, ni ada sikit Ustaz untuk madrasah. Ustaz, ya Allah Ustaz, ada nak buat masjid, aircon kita ni, contoh.
Nah, kita nak buat tandas tu, insya-Allah Ustaz Nazir, ni ada sikit sumbangan sekian-sekian, saya niatkan untuk arwah mak saya lah, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kebaikan dunia dan akhirat. Contoh gitu. Okay? Jadi orang berbuat baik kepada kedua ibu dan bapa, sebahagian daripada rahmat untuk Allah Ta'ala berikan. Dan yang terakhir pada malam barakah. Ustaz tak boleh lama-lama ni. Nah, Ustaz tengok muka masjid Jemaah Kariah Kampung Rincing Ulu ni risau je Ustaz. Nah, tengok macam tak boleh lama je. Takut juga Ustaz. Ke malam ni nak tengok bola ni, final ni. Kan? Seram pula Ustaz datang. Serius je semua ni. Nah, Ustaz jangan lama-lama. Saya pernah tonton ceramah. Nah, satu tempat saya tak mau bagi tahu lah. Dia tampalkan notis kat saya depan ni. Nah, kata diminta penceramah untuk berhenti azan isyak dan memberi laluan kepada muazzin untuk melakukan azan. Dia buat notis, dia tampal. Macam sini tak ada, alhamdulillah. Nak lambat sikit pun tak apa. Nah, tapi tak boleh ni, tengok semua muka lapar je ni, seram pula aku malam ni. Nah, kan dia tambah nota kaki kat bawah lagi tu. Jika ustaz lebih ceramah, allowance dipotong, kurang ajar betul. Jangan main-main. Ada mujur aku tak ambil gambar je. Nah, patut ceramah lebih lah, allowance lebih tu dah. Nama. Jadi tuan-tuan yang rahmati Allah, dua, jaga hubungan dengan ahli keluarga, maksudnya jaga hubungan dengan mak ayah, berbakti. Nah, dan yang terakhir tuan-tuan yang rahmati oleh Allah SWT, pada majlis malam barakah ni tuan-tuan, untuk mendapatkan rahmat dan kasih sayang daripada Allah, nombor 3 ni paling besar. Nombor 3 ni paling utama. Jangan pernah merasakan diri kita lebih baik daripada orang lain. Boleh? Jangan pernah rasa diri kita, orang anggap kita baik, itu lain. Jangan pernah rasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Itulah kata ulama Syekh Ibn Ata'illah, sebahagian daripada dosa-dosa besar. Nah, sebahagian daripada dosa-dosa besar. Kita rasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Iblis, dia tak boleh buat kita jadi jahat, dia akan buat kita jadi orang baik. Ustaz ulang. Iblis, dia tak boleh buat kita jadi jahat. Ni yang ada dalam masjid ni. Nah, dia tak boleh buat kita jadi jahat, betul tak? Kelepas ni siapa ada? Ustaz teringin lama tak kena sport toto dah Ustaz. Ada? Cuba angkat tangan sikit nak tengok. Tak, dia tak buat macam tu kat kita. Nah, siapa lepas ni? Ustaz lama tak kena Johnny Stout Ustaz. Ui, teringin pula malam ni. Ada? Tak. Iblis ketika mana dia tak boleh buat kita jadi orang jahat, dia akan buat kita jadi orang baik, sehingga kita merasakan diri kita lebih baik daripada orang lain. Itulah sebesar-besar maksiat. Ustaz ulang balik. Yang lelak mata tu buka kejap. Buka kejap. Jangan apa benda Ustaz cakap. Iblis, waktu dia tak boleh buat kita jadi jahat, macam ni lah contoh. Kita datang masjid, solat berjemaah, cantik dah tu. Ustaz nak kaitkan, jangan kita duk berasa diri kita lebih baik daripada orang. Orang anggap, oh bagus Haji Hambali, bagus Imam, alhamdulillah. Dah. Nah, ini kadang-kadang dia mari bisik. Apa lepas mayang Al-Muq pun tak baca ni, tengok ni. Dia mari bisik. Iblis waktu dia tak boleh buat kita jadi jahat, dia akan buat kita jadi orang baik, sehingga kita sendiri merasakan diri kita lebih baik daripada orang. Itulah antara punca-punca sebesar-besar maksiat. Apa tak datang masjid, mabuk ketum amboi. Kata orang, abang dakwah je lah, dia nak datang dia datang lah, tak nak datang nak buat macam mana? Nampak? Jadi sebab tu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, ibu-ibu, ayah-ayah, kita buat khulasah, kita buat kesimpulan pada malam yang barakah ini, untuk kita dapatkan manfaat, untuk kita kejar mardatillah, untuk kita buru apakah tujuan kita untuk hidup di atas muka bumi Allah. Tidak lain dan tidak bukan, Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan kita untuk beribadah, maka beribadah bukan salat saja, silaturrahim kita, ukhuwah kita,
perhubungan kita, ahli keluarga kita, sedekah jariyah kita. Mudah-mudahan insya-Allah apa yang kita dengar, apa yang kita belajar pada malam yang barakah ini dapat dimanfaatkan. Ustaz rasa cukup dululah kesimpulan pada malam yang barakah ini. Insya-Allah mudah-mudahan Allah Taala berikan kebaikan kepada kita, Allah Taala berikan manfaat kepada kita. Ada rezeki nanti kita sambung pada kuliah-kuliah yang akan datang. Aku qauli hadza wa nastaghfiruka wa natubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tusir alaina wardina warḍa'anna ya maulana. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.